Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton-penonton? Cikgu berharap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi, di waktu era pandemik COVID-19 ini, saya berharap semua anak-anak murid akan terus tekun belajar, bersungguh-sungguh kerana tahun depan awak nak SPM. Jangan give up, jangan putus asa kerana masa depan masing-masing terletak di tangan diri sendirilah. Jadi pastikan kita bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 ini dengan terus duduk di rumah. Jadi untuk hari ini cikgu akan berbincang untuk tingkat bagi mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4. Untuk hari ini cikgu memilih bidang 7, moral dan kenegaraan, untuk unit 10 yang bertajuk pengurusan perbelanjaan secara beretika. Jadi cikgu akan sentuhlah tajuk ini berkaitan dengan bagaimanakah perbelanjaan yang beretika. Jadi untuk penonton yang kali pertama menonton di YouTube channel Cikgu Azul Nizam, penonton boleh tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang dihasilkan oleh cikgu. Jangan lupa like dan boleh juga share kepada semua kawan-kawan, semua rakan-rakan guru, semua anak-anak murid, semua kawan-kawan awak lah, tak kira lah cikgu ke sesiapa lah. Jadi dengan video ini semoga ia bermanfaat dan dapat membantu semua anak-anak murid untuk menjawab peperiksaan SPM lah, tak kira pada tahun-tahun bila lah. Sama ada pelajaran Form 5 kalau tahun ni nak exam, semoga dapat menjawab peperiksaan pada tahun ini dengan cemerlang. Untuk pelajaran tingkatan 4, ia menjadi panduan kepada awak untuk menjawab pada tahun hadapan. Jadi untuk hari ini cikgu akan kongsian unit 10. Jadi yang pertama sekali kita melihat apakah standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh semua calon di dalam unit 10 ini. Yang pertama, memberi maksud apakah pembelajaran beretika. Macam mana dikatakan belanja? Apa itu belanja? Apa itu etika? Jadi nanti saya akan jelaskanlah satu per satu. Yang di awal pembelajaran ini saya nak tunjuk dengan semua anak-anak murid tentang apakah yang perlu dikuasai di dalam unit ini. Yang kedua, menjelaskan cara menguruskan perbelanjaan secara beretika. Jadi menyatakan, menghuraikan apakah tindakan ataupun apakah cara-cara menguruskan perbelanjaan secara beretika. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup. Apakah sebab, kenapa perlu, apakah pentingnya. Jadi nak urus tu perlu ketahui cara lah. Nak tahu sebab dia, kita mesti mengetahui cara menguruskan perbelanjaan secara beretika. Yang keempat, yang keempat, meramalkan kesan perbelanjaan tidak beretika kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi mengamalkan, jadi menganggarkan pada masa depan apakah yang akan berlaku kepada diri, keluarga dan masyarakat jika pada masa sekarang penonton ataupun pengguna kan belanja dengan boros, belanja dengan tidak beretika, belanja dengan mengikut hawa nafsu sendiri. Tu maksud dia. Yang kelima, mengekspresikan perasaan
ataupun menunjukkan perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara beretika. Jadi menunjukkan muka dia, mimik muka tu gembira, sedih, apa-apalah. Maksudnya apa-apa mimik muka yang menunjukkan awak telah belanja secara beretika. Jadi ada orang yang susah hati. Sebab apa susah hati? Sebab duit dia cukup-cukup. Dia banyak keperluan, tetapi dia tidak boleh menghabiskan duitnya kan. Dia tak boleh menggunakan semua duitnya. Sebab apa? Sebab dia memikirkan masa depan. Contohnya, fikir masa depan anak-anak nak belajar, fikir masa depan jika berlaku sebarang musibah dan sebagainya. Itu nanti saya akan jelaskan satu demi satu bila sampai topiknya. Dan yang terakhir, mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian. Okey, jadi cadangan nilai yang boleh kita kaitkan di dalam unit ini. Yang pertama, nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan maksudnya kita berbelanja bersederhana lah. Jangan ikut hawa nafsu. Belanja ikut keperluan. Jangan belanja mengikut kehendak. Jadi kita mengutamakan apa yang wajib dulu, apa yang dikehendaki dahulu. Jangan kita nak belanja ikut sesukati sahaja. Jadi bila kita belanja ikut sukati, itu akan menyebabkan kita akan mengalami masalah kewangan. Yang kedua, nilai bertanggungjawab. Kerana apa? Nilai ini sesuai sebab kitalah yang bertanggungjawab kepada diri sendiri dalam menentukan masa depan dan hala tuju. Jadi kitalah bertanggungjawab menentukan berapa banyak duit yang kita nak belanja, berapa banyak duit yang kita nak guna, berapa banyak duit kita nak simpan dan sebagainya. Itu adalah nilai bertanggungjawab. Yang ketiga, nilai berdikari. Kerana kita yang menentukanlah corak perbelanjaan kita. Apa kita nak beli? Nak beli rumah dulu ke? Nak beli kereta dulu ke? Nak beli tanah dulu ke? Nak memulakan perniagaan dahulu ke? Dan sebagainya. Okey, dan yang keempat adalah nilai rasional. Dan yang terakhir adalah nilai kejujuran, iaitu jujur pada diri sendiri. Jadi ini adalah 5 nilai yang sesuai ataupun boleh dimasukkan di dalam jawapan-jawapan calon atau jawapan-jawapan pelajar apabila isu yang dikemukakan adalah berkaitan dengan perbelanjaan atau pengurusan kewangan secara beretika. Okey, kita lihat yang pertama, apakah konsep perbelanjaan beretika. Okay, saya ada sedikit typo di sini. Okey, ini tak adalah bukan konsep, tapi konsep perbelanjaan beretika. Kita lihat macam mana dikatakan orang tersebut berbelanja secara beretika. Yang pertama, membelanjakan sejumlah wang untuk memenuhi keperluan. Dia belanja dengan pendapatan yang dia ada bagi memenuhi keperluan. Apakah keperluan? Keperluan contohnya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Makanan yang macam mana? Makanan adalah makanan asas. Apa contoh makanan asas? Nasi, lauk. Jadi contoh kita dapat makan nasi dan telur. Itu dah memadai lah untuk memenuhi keperluan harian kita. Tetapi apabila kita pergi ke restoran, contohnya pergi ke Starbucks, kita beli air kopi. Beli kopi di Starbucks. Nama air kopi kat Starbucks pun saya tak tahulah. Saya pun tak pernah pergi Starbucks. Saya baru pergi sekali dua. Yang order pun orang rumah saya kan. Jadi saya pun tak tahu apakah nama air kopi tu. Okey, jadi senang sebut air kopi kan. Okey, kopi di Starbucks dan kalau ada pun biskut je kan. Dia tak ada makanan yang
berat. Tetapi amount yang perlu dibayar tak lari daripada RM30 untuk sekali makan. Jadi apabila pergi ke Starbucks, adakah itu satu keperluan? Jawapannya ada di tangan sendiri kan. Jadi apabila makan di Starbucks, itu bukan keperluan, dan itu dah jadi kehendak, kerana ia adalah bentuk makanan yang mewah. Dia bukan keperluan lagi. Keperluan adalah daripada segi asas dia adalah makan nasi, sayur dan sebagainya kan. Itu keperluan dia. Jadi nasi, sayur dan sebagainya ada lauk, makanan uji kita lah. Tu semua kita kategorikan sebagai keperluan harian. Sama juga apabila kita banyak pergi fast food, pergi makan McD, makan pizza, makan Kenny Rogers dan sebagainya, adakah itu satu keperluan? Itu bukan satu keperluan. Kita tak boleh kategori itu satu keperluan. Itu kita kategorikan sebagai satu kehendak. Sebab apa? Dia bukan, kita tak pergi makan McD, pizza dan sebagainya, kita tak ada masalah kesihatan. Tapi dia untuk memenuhi cita rasa dan kehendak dalam diri sendirilah. Nak sesuatu yang lain daripada yang lain. Nak mewah. Makan nasi lemak tepi jalan, makan nasi bungkus, makan nasi pattaya di kedai, sebenarnya dah memadai. Tetapi oleh kerana kita ada lebih, kalau ada lebih sedikit wang, kita bolehlah gunakan sedikit wang tersebut untuk membeli kehendak kita. Okey, yang kedua, kita tengok konsep pembelanjaan beretika. Tujuan dia supaya menjamin kewangan yang stabil. Okey, apa guna dia kewangan yang stabil ni? Tujuan dia supaya kita mempunyai cukup wang atau mempunyai sedikit bekalan apabila kita menghadapi kesusahan pada masa hadapan. Kita tak tahu kan pada masa depan, bila kita sakit, bila kita memerlukan wang untuk kecemasan dan sebagainya. Terutamanya kita perlu simpan wang bila kita sakit lah kan. Kerana bila kita sakit, kita memerlukan kos perubatan yang sangat besar. Jadi kita perlu ada simpanan lah pada masa hadapan. Jadi kewangan yang stabil juga dan pembelanjaan beretika juga kita kategorikan apabila kita ada wang tu, kita mampu beli rumah, kita mampu beli kereta. Nak beli rumah dan beli kereta, beli ikut kemampuan. Kalau contohnya apabila contohnya saya dululah, saya mula-mula bekerja, saya tak mampu untuk membeli sebiji ataupun sebuah kereta. Tapi saya pergi sekolah selama 5 tahun, saya menggunakan sebuah motosikal. Itu saya. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya saya mempunyai jaminan kewangan yang stabil pada masa sekarang. Kalau saya bercerita dengan orang yang tak saya kenali, memang orang suka percayalah bahawa saya menggunakan motosikal untuk tempoh 5 tahun setengah. Daripada mula-mula saya bekerja lah, saya menggunakan motosikal berulang-alik pergi ke sekolah. Untuk tahun ke-6 baru saya beli kereta. Tu cara saya menguruskan kewangan lah. Ada orang merasakan bahawa dia perlu beli kereta yang mewah bagi menunjukkan kemewahan yang terdapat yang ada dari di sinilah. Tujuan dia supaya apa? Pada mereka dah pernah belajar, mereka dapat membantu ahli keluarganya kan, yang telah bersusah payah, yang telah berkorban untuk membolehkan dia mendapat segulung jazah. Itu bergantung pada diri masing-masing. Tapi konsep yang penting bahawa pengurusan perbelanjaan beretika pengurusan perbelanjaan beretika bermaksud kita membelanjakan wang yang memenuhi keperluan kita, bukan kehendak. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menjamin kewangan yang stabil pada masa hadapan. Okey. Yang ketiga, bagaimana kita nak cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah
untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Bagaimanakah wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah. Jadi kita dapat wang terutamanya sekarang di zaman COVID-19, ada yang diberhentikan kerja, ada yang dipotong gaji dan sebagainya. Jadi kita perlu gunakanlah dengan cara yang terbaik supaya wang yang kita dapat tersebut kita tak kita tak belanja dengan sesuka hati, supaya kita ada jaminan kewangan untuk anak-anak, untuk diri kita dan sebagainya. Itu konsep perbelanjaan beretika daripada segi konsep lah. Tetapi bagaimana cara orang mengamalkannya bergantung kepada diri masing-masing. Kita ada keperluan dan kita ada kehendak. Yang penting kita perlu menyeimbangkan keperluan dan kehendak kita agar kita mempunyai pengurusan kewangan yang stabil pada masa-masa hadapan ataupun pada masa tua kita nanti. Cara menguruskan perbelanjaan beretika, kita lihat. Yang pertama, menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki, memastikan jumlah wang yang dimiliki dan merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Maksudnya kat sini apa? Kita jangan belanja melebihi kewangan yang kita ada lah. Kita perlu bijak mengurus. Katakan sumber pendapatan kita 3,000, jadi jumlah yang kita boleh belanja adalah 2,900, termasuk simpanan lah kan. Ataupun yang kita boleh belanjakan 2,000, 1,000 untuk simpanan. Jangan kita ada pendapatan 3,000 tapi kita gunakan 5,000. Boleh muflis nanti. Jadi macam mana nak mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku? Jadi elakkan. Yang pertama, kita boleh mengelakkan pembelian secara menggunakan kad kredit lah. Kerana kad kredit ni boleh menyebabkan orang memiliki berhutang sehingga ke paras yang kritikal. Itu yang penting sekali, menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Jangan belanja melebihi jumlah wang yang kita miliki. Itu sebabnya nanti kadang-kadang ada orang pinjam alung, ada orang pinjam kawan, tak bayar-bayar dan sebagainya. Jadi keadaan ni menyebabkan mereka berada dalam keadaan susah lah. Kerana orang yang meminjam tersebut pasti akan meminta duit mereka kembali. Yang kedua, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Jadi buat catatan dan kategorikan setiap item sebagai keperluan ataupun kehendak. Yang kedua, membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Jadi maksudnya buat catatan. Seperti mana saya sebut tadi, belanja mengikut keperluan, jangan belanja mengikut kehendak. Anak-anak yang akan bekerja pada masa depan, contoh dia, kereta adalah keperluan. Mungkin orang akan selalu bercakap kereta adalah keperluan kerana kita memerlukan kereta untuk bekerja. Jadi kita kategorikan kereta sebagai keperluan pada masa kini. Jadi jenis kereta tu, kita tengok jenis kereta. Jenis kereta yang macam mana dikatakan keperluan. Jadi fikir sendiri kan. Bila kita kerja, kita boleh memilih sama ada untuk membeli kereta baru ataupun kereta second hand. Mungkin orang kata kereta second hand ni mudah rosak, tetapi kena pandai carilah. Pada saya kena pandai cari. Jangan cari yang terlampau teruk sangat, kerana kita perlu menyediakan kos untuk membaiki kan. Tapi kalau nak cari kereta baru pun boleh. Jangan dengan gaji 3,000 atau 4,000 mula-mula kerja, 2,000, 3,000 mula-mula kerja, awak cari kereta Honda City, awak cari Honda Vios yang
Yang bulanannya untuk membayar bulanannya sahaja mencecah RM1,000. RM1,000 awak dah keluarkan ke kereta. Itu belum duit minyak, duit kontak, duit insurans, duit tayar dan sebagainya. Jadi bila total tu, bila dijumlahkan semua, ia akan memerlukan awak mengeluarkan perbelanjaan sehingga menghampiri RM2,000 lah bagi kereta. Jadi gaji RM3,000, RM2,000 sahaja dah keluar ke kereta. Adakah itu beretika? Tepuk dada tanya selera. Ikut selera memang sedap pakai. Selesa. Kan? Kita rasa selesa lah. Sebab kita boleh speed apabila kita masuk highway, di jalanan, dan awet-awet yang tengok kita pun rasa seronok, kata, wah, hebat orang ni kan. Tu awet-awet lah kan. Jadi perempuan, daripada bagusnya perempuan melihat kita mewah lah kan. Jadi ramai perempuan nak mendekati kita. Tu daripada segi duniawi lah. Tapi jangan ikut lah. Okey. Jadi ikut keperluannya, belilah kereta Viva je kan. Walaupun nampak macam selekeh ya, tapi kita ada ada orang tengok sebelah mata, tapi kita, yang penting kita ada simpanan untuk masa hadapan. Yang ketiga, membeli barang secara tunai, kad kredit atau kad debit. Kita boleh pilih nak beli tunai ke, nak beli kad debit ataupun kad kredit. Apa beza dia? Tunai ni semua anak faham. Apa beza kad debit dengan kad kredit? Kad debit adalah kad yang di dalamnya ada duit. Maksudnya duit kita dalam apa yang duit kita ada, itulah amount yang terdapat dalam dekat kad kredit kita. Jadi maksudnya kita gunakan kad, kita bagi dekat cashier ataupun juruang tersebut kad kita. Tapi bayaran akan ditolak berdasarkan jumlah bil kan. Jadi beza dia, dalam kad kita ada duit, tetapi kad kredit, dalam kad kita tak ada duit. Kita berhutang terlebih dahulu. Jadi nak urus kewangan yang baik, jika kita beli barangan, digalakkan membuat bayaran secara tunai ataupun kad kredit. Yang kedua, mengelak hutang. Ini susah ni, saya dah sebut ni. Terutamanya jangan pinjam along, jangan pinjam daripada kawan-kawan, kerana itu semua dikategorikan sebagai perbelanjaan tidak beretika. Susah sendiri pada masa depan. Okey, yang ketiga, membuat pembayaran. Memastikan pembayaran dibuat pada tempoh waktu jika menggunakan kad kredit. Maksudnya kalau contoh due date kad kredit tu 26 hari bulan, bulan tersebut kita dah gunakan RM1,000, dibayar RM1,000. Jangan guna RM1,000 bayar RM50. Jadi susah awak pada bulan hadapan lah. Kerana kad kredit ada dia punya charge, dia punya interest, dia punya bunga yang perlu dijelaskan jika kita membuat pembayaran yang lambat dan sebagainya. Yang keempat, mendisiplinkan diri ketika belanja. Maksudnya jangan belanja yang bermewah-mewah. Belanja ikut keperluan. Elak diri daripada membeli barangan berasaskan jenama semata-mata. Berusaha mencari alternatif jika terpaksa membeli barang yang mahal. Jadi konsep tu saya rasa tak ada masalah kan. Yang ketiga, berusaha mencari alternatif lain jika terpaksa membeli barang yang mahal. Kita tengok penggunaan telefon bimbit sekarang kan. Kita ada Android, kita ada apa? Kita ada Android, kita ada iPhone. Jadi nak nampak mewah, kita memang gunakan iPhone lah. Sebab apa? Sebab dia punya sebab dia punya gambar cantik, dia punya kualiti tahan. Orang lihat pengguna iPhone ni adalah pengguna-pengguna yang hebat. Okey, dan sebagainya lah. Jadi adakah membeli iPhone itu satu keperluan? Adakah membeli iPhone itu menjadi satu kehendak? Kita boleh katakan membeli iPhone itu menjadi satu kehendak. Jadi bagaimana kita nak alternatif dia? Kita nak telefon, tetapi kita nak mengamalkan perbelanjaan beretika. Jadi perlu mencari alternatif yang lain lah, dengan membeli barang yang
telefon bimbit yang lebih murah. Jadi apakah telefon bimbit yang lebih murah? Bolehlah gunakan Android. Android banyak jenis kan, ikut jenama. Pilihlah nak yang RAM yang macam mana, nak pixel gambar yang macam mana dan sebagainya. Konsep saya nak cakap sini, tak kisahlah awak nak beli iPhone ke Android ke dan sebagainya, itu bukan masalah. Masalahnya adalah apabila kita membelanjakan perbelanjaan dengan tidak beretika. Kerana untuk anak-anak murid, kebanyakan belum ada pendapatan sendiri. Ada yang dah ada pendapatan sendiri dengan awak berniaga secara online dan sebagainya, tetapi kebanyakan belum ada pendapatan sendiri. Jika belum ada pendapatan ataupun ada pendapatan pun, tapi masih mengangkat-angkatkan mencari sesuatu dalam hidup, nak mencari tapak, membuat bisnes dan sebagainya, jadi belilah ikut keperluan. Jadi dan sebagainya. Contoh-contoh lain pun saya tahu, anak-anak fahamlah apa contoh-contoh lain. Yang kelima, tidak terpengaruh dengan jualan murah ataupun jualan atas talian. Ni jahat kan? Jualan atas talian, sekejap dia klik, harga dah habis. Duit dah habis kan? Utamanya kita ada Shopee sale, kita ada 6 Jun, 7 Julai, 8 Ogos, 11, 10, 12 setiap bulan kan? Shopee buat apa? Jualan murah kononnya kan. Jadi jangan mudah terpengaruh. Kita beli ikut keperluan, jangan ikut kehendak kita. Beli apa yang diperlukan sahaja. Kalau memang betul-betul murah, tetapi kalau tak ada keperluan, jangan belilah, kerana ia akan menyusahkan kita pada masa depan. Kalau kita beli apa yang tak perlu, benda tu tersadai kan kat rumah. Sadai, tak ada siapa nak guna. Jadi dah berlaku pembaziran dan sebagainya. Yang pertama, membuat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut barang-barang murah dan berkualiti. Membeli barangan atau perkhidmatan yang telah dirancang sahaja. Mendapatkan khidmat nasihat sebelum membeli sesuatu barangan. Ni daripada segi ayat ni, saya percaya semua anak-anak murid boleh memahamilah, kerana ni bukan topik yang susah kan. Seperti mana unit 8 tu kan, banyak fakta-fakta, banyak agensi-agensi yang perlu difahami. Yang ni kebanyakan pelajar telah mengalami sendirilah. Jangan fikir pada situasi yang susah, yang kompleks, yang awak tak boleh catch up, seperti mana saya sebut tadi, pembelian rumah, pembelian tanah dan sebagainya. Tapi awak adaptasi dengan perbelanjaan diri awak lah. Contohnya seperti sekarang wabak COVID-19, bagaimana awak nak menguruskan diri untuk mencari data bagi menjalani PDBA di rumah, menguruskan perbelanjaan, kewangan dengan duit ataupun perbelanjaan yang diberi oleh ibu bapa awak dan sebagainya. Yang keenam dan yang terakhir adalah mendokumentasikan perbelanjaan dengan mencatatkan semua perbelanjaan yang telah dibuat, menyimpan semua resit pembelian dengan lebih sistematik dan merancang perbelanjaan bagi pembelanjaan secara berlebihan. Jadi itu dokumentasi perbelanjaan. Okay, kita sambung yang seterusnya, hak-hak pengguna. Jadi kita tengok apa hak awak sebagai pengguna. Hak untuk mendapat keperluan asas. Ini adalah yang paling penting. Apa tadi keperluan asas? Saya dah kata makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Pendidikan juga kita boleh kategorikan sebagai keperluan asas. Sebab tu kita tengok dasar kerajaan bahawa pendidikan untuk semua rakyat Malaysia adalah wajib sehingga ke umur 18 tahun dan sebagainya. Okay, hak untuk mendapat keselamatan. Jadi di sini adalah semua nyawa rakyat Malaysia adalah dilindungi oleh undang-undang. Mana-mana rakyat yang mengambil nyawa orang lain tanpa kebenaran undang-undang, seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Itu dah saya dah sebut di dalam unit 8. Jadi yang tak tahu apa tu keselamatan, macam mana tu hak keselamatan yang dilindungi oleh undang-undang, boleh cari balik YouTube cikgu.
pergi kat channel cikgu. Subscribe. Yang penting subscribe kan. Subscribe, like. Lepas tu carilah unit 8 tu. Apakah yang dikatakan hak untuk mendapat keselamatan yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Okay, yang ketiga, hak untuk mendapat maklumat. Maklumat macam mana? Maklumat yang tepat, sahih dan sebagainya. Yang penting di era pandemik COVID-19 ni, jangan menyebarkan berita-berita palsu ya, yang boleh menyebabkan huru-hara dan masalah kepada rakyat. Okey, yang seterusnya, hak untuk membuat pilihan. Pilihan macam mana tadi? Saya dah kata, hak awak sendiri nak menentukan. Contohnya kita nak beli rumah. Kita nak beli rumah macam mana? Nak beli rumah teres, nak beli rumah semi-detached, nak beli rumah banglo, nak beli rumah 2 tingkat, nak beli rumah cluster. Ataupun macam saya nak duduk di kampung. Duduk di kampung, kita buat rumah kecil-kecil lah. Kita buat rumah kecil seperti mana, tapi yang selesa lah. Kita duduk rumah kecil-kecil dan selesa. Di kanan kiri kita ada sedikit tanah untuk saya boleh bercocok tanam. Jadi itu pada saya dah memadai. Tapi ada orang yang tak suka kan. Yang penting setiap orang boleh buat pilihan lah. Jadi tentukanlah sendiri nak duduk kat mana dan sebagainya. Apakah barang yang hendak dipilih, dibeli dan sebagainya. Orang lain tak boleh argue. Cuma benda tu kita kembali kepada diri kita sendirilah. Kerana bila kita salah membeli, kita salah membuat pilihan, kita berbelanja tidak beretika, siapa yang susah? Diri sendiri. Ni bukan apa yang penting Ni bukan kerjasama lagi. Kita tak ada kerjasama untuk berbelanja. Kerana bila kita menghadapi masalah, salah diri sendiri. Kita mungkin boleh meminta orang lain memberi pinjaman, tetapi apabila kita sebut pasal kewangan, setiap kewangan yang dipinjam perlu dipulangkan semula atau perlu dibayar semula. Okey, yang kelima, hak untuk bersuara, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapat pendidikan pengguna dan hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Hak-hak pengguna ni, saya selalu ingatkan kepada pelajar-pelajar saya. Hafal, ingat, faham. Kerana ni adalah contoh-contoh soalan yang soalan fakta. Hafal perkataan ni satu demi satu. Jangan tertinggal. Jangan awak tulis hak dapat ganti rugi. Salah. Kalau pelajar saya salahkan. Kenapa? Dalam hak tersebut, dia tulis hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hak dapat pendidikan. Salah. Sebab kita sebut hak pengguna, hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Kalau hak untuk mendapat pendidikan, itu adalah hak asasi manusia. Okey. Jadi kenapa saya kata perlu hafal, perlu ingat, perlu faham dan sebagainya? Kerana ini adalah soalan-soalan yang akan membezakan awak dapat A plus dan sebagainya. Okay, kita tengok yang seterusnya. Apakah kepentingan? Kita dah ada cara mengurus. Kita tahu, baru kita boleh tahu kenapa kita perlu urus dengan baik ni. Okay, yang pertama, menjamin masa depan. Supaya kita perlu menabung, membuat persediaan menyambung pelajaran dan keperluan menghadapi alam dewasa. Perkara-perkara ni saya dah sebut tadi kan. Contohnya macam saya dah sambung belajar dulu. Ibu bapa saya, keluarga saya menyediakan sumber kewangan lah kepada saya untuk saya belajarlah daripada saya kecil sehingga ke saya mempunyai ijazah pertama. Tapi oleh kerana minat saya untuk sambung belajar, saya sambung ke ijazah sarjana. Jadi saya sambung ijazah sarjana, kita dah bekerja kan. Sambil bekerja, sambil belajar, tak ada masalah. Boleh diteruskan. Jadi untuk masa depan, mana tahu saya nak sambung terus lagi ke PhD. Ada rezeki, saya insyaAllah saya sambung dan diizinkan oleh Allah. Jadi perlu tak saya ada duit? Perlu tak saya ada tabungan sendiri untuk menyambung pelajar? Jawapannya perlu. Jadi kenapa? Macam mana saya boleh sambung walaupun saya bekerja? Dengan apabila kita mempunyai sumber kewangan. Kerana nak sambung belajar, dia bukan kos yang sedikit kan. Kita terutamanya apabila kita pasca ijazah kan, kos untuk sambung belajar pasca ijazah ni adalah sangat besar. Okey, yang ketiga ni, keperluan menghadapi alam dewasa.
Jadi ni alam dewasa ni untuk saya lah, untuk cikgu awak dan sebagainya. Dalam masa sama juga untuk awak lah kan. Awak 5 tahun lagi awak dah bekerja kan. InsyaAllah semua akan bekerja. Ada kerja yang mantap, hebat dan sebagainya. 5 hingga 7 tahun lagi lah. Jadi kena fikir-fikirkan lah untuk masa depan awak. Okey, yang kedua, mengelakkan pembaziran. Membeli mengikut perancangan, membentuk sikap berjimat cermat. Jadi beli apa kita rancang sahaja, tak perlu tak payah beli dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, menjadi rujukan perbelanjaan pada perbelanjaan akan datang. Dia dapat membantu kita membuat anggaran lebih baik ketika perbelanjaan akan datang, membuat penambahbaikan dalam menguruskan perbelanjaan dan sebagainya. Okey, ini yang keempat, mengelakkan diri daripada tertipu ataupun tertipu kan. Kenapa? Kerana dia adalah hak kita sebagai pengguna, di mana kita perlu sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga serta jaminan kualiti dan produk. Ni pentinglah kepada kita lah, untuk mengelakkan kita tertipu. Yang ketiga, mengurangkan bebanan hutang, dengan kita dapat membebaskan diri daripada bebanan hutang yang banyak, memupuk sikap menghargai wang dan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Okey, ni kepentingan dia. 5 kepentingan yang disebut. Okey, ni kesan kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Yang pertama, diri sendiri akan menghadapi masalah kewangan, bebanan hutang yang tidak sepatutnya, nama boleh disenai hitam oleh bank dan muflis. Seterusnya, menghadapi tekanan perasaan. Jadi semua ini kesan apabila kita tak menguruskan. Jadi kalau kita muflis, kita depression, boleh menyebabkan masalah, boleh menyebabkan kita bunuh diri kan. Kerana kita tertekan, alung cari kita, orang cari kita boleh terjun bangunan, kita boleh terjun kolam, terjun jambatan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi perlu elakkan hal tersebut, kerana dia boleh menyebabkan diri sendiri tertekan. Punca dia apa? Punca sebab kita tidak menguruskan perbelanjaan dengan tidak etika. Yang kedua, daripada segi keluarga menanggung beban hutang, menjejaskan perbelanjaan lain, menjejaskan hubungan kekeluargaan, meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Ni kenapa perbelanjaan tak sepatutnya? Ni sahaja yang susah kan. Ini sahaja pelajar pelik. Pelajar bertanya kepada saya, apakah perbelanjaan tak sepatutnya? Contohnya kita hutang kad kredit, lambat bayar ataupun bayar tidak mengikut tempoh masa ditetapkan, ia akan menyebabkan kita dikenakan bunga. Apabila kita dikenakan bunga, dia menyebabkan kita perlu mengeluarkan kos yang lebih lah kepada bank untuk membayar bunga tersebut. Jadi secara tak langsung dia meningkatkan perbelanjaan lah kita kan, kerana kita perlu bayar bunga bank tersebut. Dalam masa sama, kita perlu mengeluarkan perbelanjaan di bidang-bidang lain untuk mengimbangi perbelanjaan kita, supaya perbelanjaan kita tidak melebihi pendapatan yang kita perolehi. Yang ketiga, daripada segi masyarakat, melahirkan persaingan tidak sihat dalam berbelanja, meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya, melahirkan masyarakat yang boros, peningkatan pemiutang yang tidak berlesen. Pemiutang yang tak berlesen ni siapa? Ini adalah alung. Ni saya sebut tadi, kita perlu elakkan bersama-sama, bukan menghapuskan alung kan. Mana ada alung tak mencari hutang kan. Alung kerja dia mencari hutang. Siapa dah pinjam perlu bayar. Bukan saja alung lah, tetapi kalau orang kawan pun kita pinjam pun perlu bayar. Akan berlaku putus sahabat, putus kawan, putus saudara dan sebagainya jika kita tidak membayar hutang orang lain. Dalam perkara lain-lain kita boleh membantu, tetapi dalam pengurusan kewangan, orang takkan dapat bantu kita. Yang membantu kita adalah diri kita sendiri. Yang keempat, meningkatkan kadar inflasi, meningkatkan barang import, meningkatkan kadar kebutangan, meningkatkan kos pelupusan barang yang dibuang dan dibazirkan. Kenapa kadar
barang import. Sebab rakyat Malaysia nak menunjukkan mewah, nak menunjukkan hebat dia. Dia menggunakan barangan daripada luar negara sajalah. Dia tak berminat dengan barangan Malaysia. Pada mereka mampulah. Seperti mana saya bagi contoh tadi, mula-mula kerja, nak nampak mewah, nak nampak ni, kita terus beli Vampire, terus beli Alphard, terus beli kereta City dan sebagainya, terus beli Swift dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah jika mampu. Dia tak nak pakai kereta Malaysia. Dia apabila dia menggunakan kuasa kewangan yang dia ada untuk dia menggunakan konsep pembelian tidak beretika untuk membeli perkara-perkara tersebut, jadi dia akan meningkatkan kadar barangan import. Dan dalam masa sama, meningkatkan juga kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, itu sahaja topik yang saya ataupun perbincangan kita pada masa perbincangan kita pada masa kini ataupun perbincangan kita pada hari ini. Semoga perbincangan saya ini dapat membantu semua anak-anak untuk memahami unit 10 ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa hadapan ataupun pada minggu seterusnya. Dan boleh juga tonton video-video saya yang lain, carilah di channel Cikgu Azul Nizam. Okey, last sekali, jangan lupa subscribe, like dan share kepada semua kawan-kawan. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan ini bermanfaat kepada seluruh, bukan rakyat Malaysia, tetapi kepada seluruh calon-calon SPM yang akan menghadapi perpindahan SPM pada tahun ini dan pada tahun depan. Semoga kita berjumpa lagi. Doakan cikgu sihat dan sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera.